Latar belakang bagi kajian ini adalah golongan mu'alaf iaitu saudara baru yang kembali ke agama fitrah asal iaitu Islam, kembali murtad semakin hari semakin bertambah setiap tahun. Menurut laporan yang telah dikeluarkan melalui laman Malaysia Kini oleh Noraini Saleh bertarikh 17 Jun 2011 telah menulis bahawa Mufti Selangor pada ketika itu, Datuk Tanis Abdul Wahid melaporkan bahawa statistik yang telah dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharun di Dewan Rakyat yang menyatakan terdapat banyak permohonan penukaran status agama oleh orang Islam, iaitu sebanyak 863 kes permohonan dan sebanyak 168 telah diluluskan. Seterusnya, penyataan masalah bagi kajian ini adalah yang pertama, golongan saudara baru yang memeluk Islam mempunyai pengetahuan yang kosong tentang agama Islam. LZS telah menjalankan peranan dan tanggungjawab yang baik untuk sentiasa memastikan golongan mu'alaf semakin tertarik mendalami agama dan seterusnya kekal di dalam Islam. Namun pun begitu, masih terdapat kepincangan dalam pengurusan LZS sehinggakan masalah murtad dalam kalangan saudara baru semakin meningkat. Walaupun LZS ada melaksanakan kelas fardu ain, namun kajian mendapati bahawa kurangnya pendekatan agama seperti penekanan fardu ain terhadap golongan saudara baru merupakan salah satu punca berlakunya murtad. Yang kedua, cabaran dan masalah yang dihadapi oleh golongan saudara baru kita setelah memeluk Islam. Seperti yang telah diketahui, kebanyakan saudara baru sering dikaitkan dengan isu kemiskinan, gelandangan dan keperitan kelangsungan hidup, ekoran dibuang ahli keluarga, hilang sumber pendapatan dan sebagainya. Seterusnya, penyataan masalah yang ketiga adalah faktor-faktor berlakunya pengisytiharan murtad oleh saudara baru kita banyak. Ada saudara baru kita memeluk Islam dek tujuan ingin berkahwin dengan pasangan Muslim. Apabila rumah tangga mereka gagal, mereka tiada lagi alasan untuk terus kekal bersama Islam kerana semasa berkahwin, pasangan Muslim tidak mendedahkan kehidupan Islam dan mempraktikkan nilai-nilai Islam terhadap pasangan yang baru memeluk Islam. Baiklah, tujuan kajian yang pertama ialah menganalisis peranan dan tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor dalam menangani isu murtad dalam kalangan mualaf di Selangor. Okey, tujuan yang kedua kajian ni ialah meneliti kehidupan dan cabaran yang dihadapi saudara baru tu mualaf lah. Saudara baru atau mualaf setelah memeluk Islam. Apa cabaran mualaf ni bila dia memeluk Islam. Tujuan yang ketiga pula ialah mengkaji faktor-faktor yang mendorong mualaf untuk kembali murtad sebelum menetapkan faktor utama yang saudara baru kita berbuat demikian. Maksudnya tujuan ketiga kajian ni, kita nak mengkaji faktor yang mendorong mualaf ni dia kembali murtad. Maksudnya mualaf tu dia bukannya asal agama ni bukan agama Islam, lepas tu dia murtad. Macam tu lah. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Okey, objektif yang pertama menganalisis peranan dan tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor dalam menangani isu murtad dalam kalangan mualaf di Sabak Bernam Selangor. Yang kedua, meneliti cabaran dan masalah yang dihadapi oleh golongan saudara baru kita setelah memeluk Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, menganalisis pendekatan Lembaga Zakat Selangor dalam menangani murtad dan membantu mualaf menghadapi cabaran hidup setelah memeluk Islam. Baiklah, dalam kajian ini terdapat 3 soalan yang kami temukan. Soalan kajian pertama ialah apakah peranan dan tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor dalam usaha membantu mualaf untuk terus kekal dalam agama Islam. Soalan yang kedua, apakah usaha Lembaga Zakat Selangor dalam mengatasi isu murtad dan membantu mualaf menghadapi cabaran setelah memeluk Islam. Dan soalan yang terakhir, yang ketiga ialah apakah cabaran dan masalah yang dihadapi oleh mualaf setelah memeluk Islam. Permasalahan dan persoalan kajian yang dinyatakan adalah kesinambungan daripada kajian-kajian lepas. Akan tetapi terdapat banyak kajian berkaitan dengan murtad dan mualaf yang telah dibincangkan di dalam kajian lepas, termasuklah kajian berkaitan peranan institusi zakat dalam pengagihan dana. Namun pun begitu, tiada lagi kajian yang terperinci tentang pendekatan Lembaga Zakat Selangor menangani isu murtad di kalangan mualaf di Sabak Bernam Selangor. Saya akan sebutkan segelintir kajian lepas. Yang pertama, kajian dijalankan oleh Suariza atau Hidayah Muhammad, Nur Raudah Haji Sirin dan Yusmin Muhammad Yusof pada tahun 2018 yang menyatakan terdapat banyak faktor-faktor yang mendorong berlakunya pengisytiharan murtad di kalangan mualaf di negeri Selangor. Seterusnya, satu sorotan telah dibuat oleh Osman Sahalan dan Luqman Haji Abdullah di bawah tajuk pengurusan zakat asnaf mualaf di negeri Johor. Pengkaji telah menulis kajian yang dilakukan adalah bagi mencari jalan penyelesaian untuk menaik taraf institusi zakat dalam aspek pengagihan secara lebih berkesan. Seterusnya,
isu dan cabaran saudara kita di Jabatan Agama Islam Sarawak oleh Kamaruzaman Kawi dan Nur Atira Masyail Tan atau Tan Ai Pau Abdullah atau Tan pada tahun 2020 menganalisis cabaran yang dihadapi oleh golongan mualaf perlu kepada pemahaman dengan yang lebih mendalam. Seterusnya, kajian oleh Zakaria bin Noh pada tahun 2010 yang menerangkan institusi zakat dan agensi yang menguruskan kebajikan mualaf memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar dalam membantu mualaf. Seterusnya, usaha menyebarkan dakwah dalam kalangan mualaf giat dilakukan, akan tetapi keberkesanan dakwah yang dijalankan masih tidak dapat memberikan dampak yang positif apabila setiap hari masih ada kes mualaf murtad. Kajian oleh Siti Nurjanati Muhammad Razali Muhammad atau Kawangit pada tahun 2020 menganalisis secara ringkas impak dakwah kepada golongan mualaf di Hulu Langat. Jadi pertama sekali tentang reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sebagai reka bentuk kajian kerana pengkaji ingin maklumat yang lebih luas dan pengkaji merasakan dengan menggunakan kaedah kualitatif ini dapat memperoleh data-data yang lebih baik berkaitan isu yang dikaji. Jadi untuk lokasi dan populasi, pengkaji memilih Lembaga Zakat Selangor untuk pemerolehan data dan penganalisan data. Manakala untuk populasi, pengkaji memilih Baitul Ihsan Maiz Sabak Bernam untuk temu bual mualaf-mualaf di sana. Jadi untuk saiz sampel, pengkaji memfokuskan kepada 3 orang pegawai Lembaga Zakat Selangor dan 5 orang mualaf dan 3 orang mualaf yang telah kembali murtad di kawasan Sabak Bernam Selangor. 3 orang pegawai Lembaga Zakat Selangor bagi membantu pengkaji untuk mengenal pasti peranan dan langkah yang dilaksanakan di Lembaga Zakat Selangor dalam mengatasi isu murtad dalam kalangan mualaf. 5 orang mualaf itu pula diperlukan untuk mengetahui cabaran-cabaran yang dihadapi bagi golongan-golongan mualaf di negeri tersebut. Jadi teknik pensampilan yang digunakan adalah teknik pensampilan yang tiada keberengkalian. Pengkaji merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data tersebut. Pengkaji mesti menggunakan kemahiran dan kemampuan sendiri untuk meneroka dan mendapatkan maklumat dan menggunakan teknik yang berkaitan. Baiklah, tata cara pemerolehan data ada 2 data, iaitu data primer dengan data sekunder. Data primer ni adalah analisis dokumen. Macam mana menganalisis dokumen? Macam mana kajian ini menganalisis dokumen? Dengan cara kajian ini memperolehi data-data daripada buku, jurnal, teks, tesis lepas dan laman sesawang yang berkaitan dengan kajian ini. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ni adalah temu bual. Macam mana temu bual? Temu bual bersama beberapa kumpulan informan, iaitu orang yang memberi informasi tentang kajian ini, iaitu pegawai LZS, Lembaga Zakat Selangor, serta beberapa orang peserta, iaitu peserta kajian yang terdiri daripada 5 orang mualaf di Baitul Mal Ihsan Maiz. Baiklah, tata cara penganalisisan data yang pertama adalah dengan cara, proses yang pertama adalah proses mengeluarkan isi-isi yang penting daripada dokumen, artikel, jurnal, buku-buku daripada perpustakaan dan laman sesawang yang berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya, isi-isi ini akan disusun dan disalin untuk mencari peranan utama hingga peranan kecil LZS untuk membentuk mualaf di Sabak Bernam. Yang seterusnya, pengkaji akan menganalisis data pula. Data yang diperoleh ni daripada sumber-sumber di atas tadi kan? Dan menyusun mengikut bab. Sebagai contoh, siapa, bagaimana, caranya, sebegitu. Yang seterusnya, proses menyalin semula salinan audio daripada rakaman temu bual bersama pegawai LZS tadi, okey, dan mualaf-mualaf yang berada di Baitul Mal Ihsan Maiz. Okey, yang terakhir, temu bual yang menggunakan bahasa Inggeris
Sepertinya kita tahu orang mualaf ni kurang menggunakan bahasa Melayu kan. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantaraan mereka, dan penggunaan bahasa Inggeris tu akan ditukar kepada penggunaan bahasa Melayu. Dia akan diterjemahkan.